to help the people and ease their burdens. Selama 6 minggu perkongsian status pencapaian pakej prihatin ini, saya berharap keterbukaan kerajaan memberi keyakinan kepada orang ramai bahawa kerajaan amat komited dalam melindungi rakyat, menyokong perniagaan dan memperkukuh ekonomi. Saya sedar bahawa terdapat cabaran pelaksanaan dari semasa ke semasa dan saya terima teguran daripada orang ramai akan perkara ini. Maklumlah, kerajaan mengambil berat isu pelaksanaan ke semua langkah-langkah pakej prihatin kerana ia memberi kesan yang terus dan nyata kepada kehidupan seharian rakyat serta kelangsungan perniagaan. Segala usaha memulakan semula. Saudara dan saudari yang dihormati, izinkan saya berkongsi status pelaksanaan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin pada minggu ini. Kita mulakan dengan langkah-langkah di bawah matlamat pertama prihatin, iaitu lindungi rakyat. Pertama, Bantuan Prihatin Nasional atau BPN. Sehingga 17 Mei, bagi fasa pertama, seramai 7.84 juta penerima telah menerima bayaran sebanyak 5.54 bilion ringgit. Bayaran yang telah selesai ini adalah termasuk kepada penerima yang tiada akaun bank atau gagal kredit. Seperti mana yang pernah saya sebutkan sebelum ini, bagi golongan ini, mereka boleh menuntut bayaran BPN di cawangan BSN sehingga 31 Disember 2020. Kadar pencapaian fasa pertama masih pada tahap 96% seperti minggu lalu. Bagi fasa kedua pula, seramai 7.61 juta penerima BPN telah menerima bayaran berjumlah 3.41 bilion ringgit. Ini mewakili pencapaian 93% daripada peruntukan untuk fasa kedua. Sasaran sebelum ini adalah untuk menyempurnakan bayaran pada hujung minggu lalu. Namun disebabkan oleh beberapa kekangan teknikal, usaha menyalurkan pembayaran akan berterusan. Bayaran telah pun bermula pada 15 Mei 2020. Sehingga kini seramai 830,000 telah menerima bayaran BPN, melibatkan 620 juta ringgit. Susulan pelanjutan proses rayuan yang diumumkan minggu lalu, LHDN sedang giat memproses rayuan yang diterima dan akan memberi pertimbangan sewajarnya. Pemohon diingatkan untuk mengemukakan rayuan dengan kadar segera sebelum tarikh tutup rayuan yang telah dipanjangkan sehingga 31 Mei ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pegawai Kementerian Kewangan, LHDN dan BSN yang menjalankan tugas membantu rakyat dengan penuh dedikasi. Selama hampir 2 bulan tanpa henti, pegawai-pegawai ini bertungkus lumus memastikan BPN dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Pada minggu lalu, saya terbaca aliran tunai mereka telah menggunakan duit BPN sebagai modal untuk memulakan perniagaan kambing perap. Daripada dengan semangat keusahawanan mereka, saya telah berkesempatan membuat panggilan video bersama Encik Rosnizam Ishak yang bertempat di Bertam, Pulau Pinang untuk lebih memahami pengalaman mereka. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, YB. Saya ni telefon ni pasal laporan media ni mengenai perniagaan kambing perap Cik Nizam ni. So mana dapat idea tu dan macam mana sambutannya sekarang? Ya, bila ada income, mulalah macam-macam idea timbul. Kita start dengan jual nasi lemak lah. Tapi bila kita buat benda makan siap ni, competition terlalu banyak. Maksudnya ramai sangat orang buat. Lepas tu margin pula makin kecil kan. Yalah, jadi, yalah. Kita cakap, kita fikir benda lain lah yang mana sesuai dengan kehendak semasa PKP ni. Why not? Saya punya wife bagi idea, try kami perang. Jualan daripada melalui media sosial ni bagus? Memang 100% kita punya sale adalah media sosial. Oh, 100%? Wow. 100%. Ya. Kita juga hire agent. Sebab kita tahu banyak orang tak bekerja. Betul. Dan banyak orang perlukan duit. Jadi bila kita buka cakap siapa nak edit agent tanpa modal, kami sediakan segala-galanya dari segi marketing material, gambar, video, ayat-ayat, cara untuk marketing, semua kita bagi secara online. Jadi mereka yang kat rumah ni nak income, hanya post saja di media sosial
Segala penghantaran, segala proses semua kami lakukan. Saya nak tanya sikit lah, ni setakat mana bantuan Prihatin Nasional ataupun BPN ni dapat membantu dalam memulakan perniagaan kambing perap ni? Dalam masa 3 minggu ni, Alhamdulillah lah, daripada 5 kilo hingga 100 kilo, bermula dengan modal 1,000 yang dibekalkan oleh BPN tu lah, oleh pihak kerajaan. Jadi kami berterima kasih lah sebab itu adalah satu modal yang amat, orang cakap apa, amat penting lah untuk kami memulakan perniagaan yang perap ni lah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahniah diucapkan kepada Ros Nizam dan isterinya, Puan Ruazian Muhammad Noor. Moga terus sukses dalam perniagaan mereka. Kedua, program Air Lestari KWSP. Sehingga 17 Mei, sebanyak 4.4 juta permohonan telah diterima dan 3.9 juta telah diluluskan, iaitu peningkatan daripada 3.7 juta daripada minggu lalu. Jumlah pembayaran ini melibatkan 1.83 bilion ringgit sebulan. Ketiga, bagi langkah pengurangan caruman KWSP oleh pekerja daripada 11% kepada 7%. Jumlah pengurangan caruman yang dianggarkan akan diterima ahli KWSP untuk bulan Mei adalah 923.5 juta ringgit. Kerajaan mendapati semakin ramai pekerja membuat pilihan sendiri untuk mengekalkan caruman mereka pada kadar 11%, iaitu seramai 1.5 juta atau lebih kurang 20% daripada pencarum KWSP sehingga 17 Mei. Sehingga 17 Mei secara keseluruhannya, pelanggan Tenaga Nasional Berhad telah menerima diskaun sebanyak 288 juta ringgit, iaitu lebih 67% untuk kegunaan domestik dan selebihnya untuk industri. Majoriti jumlah ini telah memanfaatkan rakyat dari segi mengurangkan beban bayaran bil elektrik bulanan, terutamanya dalam tempoh PKP dan PKPB. Kelima, bagi allowance kepada petugas barisan hadapan atau frontliners. Sehingga 30 April, kerajaan telah membuat bayaran bulan pertama sebanyak 62 juta ringgit daripada 500 juta ringgit yang diperuntukkan. Saya telah menerima aduan bahawa terdapat kesukaran memohon allowance tersebut disebabkan masalah birokrasi atau dokumentasi. Kementerian Kewangan sedang bekerjasama dengan jabatan dan agensi berkaitan untuk memudahkan proses. Apa-apa pun jangan bimbang. Kerajaan akan memastikan allowance akan sampai kepada petugas barisan hadapan yang layak. Keenam, di bawah PRI 2020, RM600 secara one-off akan diberikan kepada pemandu pelancong atau tour guide bagi meringankan beban mereka. Proses mengenal pasti dan semakan pemandu pelancong telah mengambil masa dan saya berterima kasih kepada Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya atas usaha ini. Terima kasih di atas kesabaran dan kerjasama dari pemandu pelancong. Sukacita saya berkongsi bahawa pembayaran tersebut akan dibuat mulai 20 hari bulan Mei kepada 8,000 pemandu pelancong. Saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya saya ingin berkongsi status pelaksanaan langkah-langkah di bawah matlamat kedua Prihatin, iaitu sokong perniagaan. Pertama, untuk subsidi upah. Sehingga 17 Mei, 2.24 bilion ringgit telah diluluskan bagi 267,752 majikan yang mewakili 2 juta pekerja. Ini adalah peningkatan jumlah yang diluluskan sebanyak 140 juta ringgit untuk 100,000 pekerja daripada minggu sebelumnya. Kerajaan berbesar hati bahawa program subsidi upah dapat membantu perniagaan. Mula kebanyakan sektor ekonomi akan membolehkan syarikat-syarikat memfokus kepada usaha-usaha meningkatkan pendapatan. Walau bagaimanapun, kerajaan sedar bahawa masih ramai rakyat Malaysia yang mungkin berasa was-was berbelanja dalam tempoh ini. Sehubungan itu, kerajaan ingin menggalakkan rakyat untuk terus menyokong ekonomi kita sebaik mungkin. Kita perlu mengimbangi penjagaan kesihatan awam dengan keperluan untuk menjana semula ekonomi di pusat-pusat memberi belah dan kedai-kedai. Syabas rakyat Malaysia. Teruskan kerjasama anda. Kejayaan menangani peperangan ini adalah di tangan kita terdekat.
dan tiada negara yang mampu untuk menyekat sektor perniagaannya secara berterusan. This is why the Malaysian government has chosen to empower businesses and individuals to also play their part in restarting the economy. However, businesses and the rakyat must continue to exercise their discretion and good judgment in doing what is right for their health and in turn for the country's economy. Kedua, saya ingin berkongsi mengenai program pengekalan pekerja atau Employee Retention Program bagi menjamin kelangsungan pekerjaan dan bagi membantu perniagaan. 2 minggu lalu saya telah mengumumkan bahawa kerajaan telah meluluskan peruntukan tambahan sebanyak 120 juta ringgit menjadikan peruntukan keseluruhannya 240 juta ringgit. Susulan daripada itu, sukacita saya mengumumkan bahawa sehingga 17 Mei, sebanyak 128,000 pekerja telah diluluskan, iaitu peningkatan daripada 52,000 pada penghujung April. Ketiga ialah bantuan pencegahan COVID-19, ECAP, KWSP. Setakat 17 Mei, sebanyak 20,771 permohonan telah diterima dan sebanyak 3,168 permohonan telah diluluskan bernilai 20.6 juta ringgit bagi caruman KWSP majikan. Ini berbanding dengan 13.4 juta ringgit pada minggu lalu. Saya ingin menekankan bahawa ini adalah penangguhan dan penstrukturan semula bayaran caruman bagi membantu aliran tunai perniagaan syarikat masing-masing. Dari segi undang-undang, caruman ini masih perlu dibayar apabila keadaan ekonomi lebih stabil. Keempat, mengenai dana pinjaman mudah PKS yang dikendalikan oleh Bank Negara Malaysia. Setakat 17 Mei, permohonan yang telah diluluskan oleh bank-bank tempatan dan disetujui terima oleh PKS adalah 5.8 bilion ringgit dan ini akan memanfaatkan 14,075 PKS. Jumlah ini termasuk dana Special Relief Facility, Agrofund dan insurans takaful untuk saringan COVID-19. Pada kesempatan ini, saya ingin membuat sedikit pencerahan mengenai SRF. Pada mulanya, sejumlah 5 bilion ringgit telah diperuntukkan. Permintaan terhadap SRF ini adalah sangat menggalakkan dan peruntukan awal 5 bilion ringgit telah digunakan sepenuhnya ringgit telah diluluskan oleh institusi kewangan yang menawarkan SRF ini. Berikutan sambutan yang sangat menggalakkan ini, Bank Negara telah menambah jumlah peruntukan sebanyak 5 bilion ringgit lagi bagi memenuhi jumlah permohonan yang telah diluluskan ini. Daripada jumlah yang diluluskan ini, sejumlah 5.75 bilion ringgit telah disetujui terima oleh 13,908 PKS, manakala 4.25 bilion ringgit permohonan selebihnya sedang dalam proses pasca kelulusan termasuk permohonan jaminan dan setujui terima oleh pemohon. Kelima adalah mengenai Geran Khas Prihatin GKP untuk PKS Mikro. Proses 642,979 permohonan yang telah diterima. Jika semuanya diluluskan, ini akan melibatkan peruntukan lebih kurang 1.93 bilion ringgit. Keenam, mengenai skim kredit mikro dengan kaedah faedah atau keuntungan 0%, di mana jumlah keseluruhannya adalah bernilai 700 juta ringgit. Pada minggu ini, di bawah skim kredit mikro BSN, 3,537 permohonan telah diluluskan bernilai 145 juta ringgit. Bagi program tekun pula, jumlah permohonan yang diluluskan ialah 12,104 PKS dengan nilai 101 juta ringgit. Saya berharap skim pinjaman ini dapat dimanfaatkan oleh PKS Mikro dengan sebaik mungkin. Ketujuh, bagi projek kerajaan berskala kecil. Senarai projek yang telah dimuktamadkan minggu ini bernilai 3.2 bilion ringgit berbanding dengan 2.4 bilion ringgit pada minggu lalu. Saudara dan saudari yang dihormati, kerajaan akan untuk membantu rakyat dan perniagaan. Buat masa ini, kerajaan sedang rancak dalam proses mendapatkan maklum balas dalam rangka pelan pemulihan ekonomi jangka pendek
dan jangka sederhana yang akan dibentuk. Bila difikirkan kembali, ramai di antara kita yang mengambil mudah atau took for granted bahawa 1 Syawal akan sentiasa disambut dalam suasana aman dan meriah. Tetapi mungkin juga ada hikmah dan mesej keinsafan di sebalik kesederhanaan, persiapan dan perayaan 1 Syawal pada tahun ini. Yang pentingnya, kita perlu bersyukur dengan keadaan wabak yang amat terkawal di Malaysia dan berterima kasih dengan apa yang mampu dinikmati buat masa ini. Sebelum mengakhiri ucapan minggu ini, terimalah 2 rangkap pantun dari saya. Anak Pak Nazri berlari-lari, sambil berlari memakan roti. WhatsApp dikirim pengganti diri, memohon maaf seikhlas hati. Cantik sungguh si rama-rama, hinggap seekor atas bendera. 1 Syawal menjelang tiba, jangan bersiarah, video call aja. Selamat Hari Raya dan maaf zahir batin kepada semua umat Islam dan kepada yang bukan Islam, selamat bercuti. Sahaja laporan laksana buat kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan salam hormat. Kuatkan semangat, teruskan muafakat. InsyaAllah kita pasti menang.